Semua agama di dunia ini pastinya mempunyai kitab-kitab suci sebagai garis panduan dan sumber untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Septuaginta ini ialah terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani yang dianggap telah diterjemahkan sekitar abad ketiga sebelum Masihi. Septuaginta ini dikerjakan di Alexandria, Mesir untuk memenuhi keperluan orang Yahudi diaspora berbahasa Yunani. Septuaginta juga boleh ditulis dengan angka Rom LXX yang bermaksud 70 kerana ia dianggap telah diterjemah oleh kira-kira 72 orang dalam kira-kira 72 hari. Seterusnya kita beralih kepada penulisan dan bahasa. Beberapa bahagian Septuaginta mungkin menunjukkan Semitisme atau frasa dan ungkapan berdasarkan bahasa Semitik seperti Ibrani dan Aram. Buku-buku lain seperti Daniel dan Amsal menunjukkan pengaruh Yunani yang lebih besar. Yunani Yahudi Koine didapati terutama sebagai kategori sastra atau kategori budaya. Namun, selain daripada kehadiran beberapa kosakata agama yang berbeza, perbezaannya tidak begitu besar berbanding dengan varian lain bahasa Yunani Koine sehingga tidak boleh dipanggil dialek yang berasingan. Septuaginta juga boleh menjelaskan sebetul Ibrani pra-Masoretik. Banyak nama khas dieja dengan vokal Yunani dalam LLX manakala teks Ibrani moden tidak mempunyai sebutan vokal. Walau bagaimanapun, tidak semua sebutan Ibrani kuno mempunyai persamaan yang sama dalam bahasa Yunani. Perbahasan kanonik. Perbahasan mengenai kanonik. Semasa kerja penterjemahan berkembang, kanon Bible Yunani diperluaskan. Taurat Pentateuch dalam bahasa Yunani sentiasa mengekalkan keutamaannya sebagai asas kanun, tetapi koleksi tulisan kenabian atau kenabian berdasarkan Nevi'im Yahudi mempunyai pelbagai karya hagiografi yang digabungkan ke dalamnya. Di samping itu, beberapa buku yang lebih baru dimasukkan ke dalam Septuaginta, apa yang dipanggil Anagignoskomena dalam bahasa Yunani kerana ia tidak termasuk dalam kanon Yahudi. Di dalam kitab-kitab ini ialah kitab Makabe dan kebijaksanaan Isa bin Sirach versi Septuaginta bagi beberapa buku Alkitabiah seperti Daniel dan Esther, juga lebih panjang daripada yang terdapat dalam teks Masoretik. Sejak late antiquity yang pernah dikaitkan dengan Masjid Jamnia, Judaisme Rabbinik Arus Perdana telah menolak Septuaginta sebagai teks kitab suci Yahudi yang sah atas beberapa sebab. Okey, sebab pertama, mereka mengesahkan bahawa terdapat beberapa terjemahan yang salah. Kedua ialah teks sumber Ibrani yang digunakan oleh Septuaginta dalam beberapa kes, terutama kitab Daniel, berbeza tradisi Masoretik teks Ibrani yang disahkan oleh Rabi Yahudi secara kanonik. Para rabi ingin membezakan tradisi mereka daripada tradisi Kristian yang baru dibentuk. Para rabi kemudiannya mendakwa Ibrani sebagai pihak berkuasa ilahi, bertentangan dengan bahasa Yunani atau Aram. Akhirnya bahasa Aram juga diberikan status bahasa suci setara dengan bahasa Ibrani. Lama-kelamaan LXX ini menjadi sinonim dengan perjanjian lama Yunani, kanon tulisan Kristian yang merangkumi semua buku kanon Yahudi bersama dengan teks tambahan. Gereja Ortodoks Timur dan Roman Katolik memasukkan kebanyakan buku yang termasuk dalam Septuaginta dalam kanon mereka, tetapi gereja-gereja Protestan umumnya tidak memasukkannya. Selepas reformasi Protestan, banyak Bible Protestan mula mengikuti kanon Yahudi dan mengecualikan teks tambahan ini yang kemudian dipanggil Apokripa. Asalnya bermaksud tersembunyi. Aplikasi kitab Septuaginta. Aplikasi dalam agama Yahudi. Yahudi pra-Kristian Philo dan Josephus menganggap Septuaginta berada pada tahap yang sama dengan teks Ibrani. Manuskrip Septuaginta ini ditemui di antara golongan Qumran di Laut Mati dan dianggap telah digunakan di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Dan bermula pada abad kedua Masihi, beberapa faktor telah menyebabkan kebanyakan orang Yahudi meninggalkan penggunaan LXX. Orang Kristian bukan Yahudi awal menggunakan LXX kerana ia adalah satu-satunya versi Yunani Alkitab pada masa itu, dan kebanyakan atau semua daripada mereka tidak dapat membaca Ibrani.
Perkaitan LXX dengan agama saingan mungkin menyebabkan ia mencurigakan di mata ulama Yahudi dan generasi Yahudi kemudian. Sebaliknya, orang Yahudi yang menggunakan teks Targum yang kemudiannya disusun oleh Masoret serta terjemahan bahasa Aram yang berwibawa seperti Onkelos dan Rabbi Yonatan ben Uzziel. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani sendiri cenderung memilih versi berbahasa Yunani yang lain berbanding LXX, seperti terjemahan abad kedua Aquila yang nampaknya lebih sesuai dengan teks Ibrani kontemporari. Aplikasi dalam agama Kristian pula. Kristian pada awalnya menggunakan pakai manuskrip Yunani kerana bahasa Yunani merupakan bahasa lingua franca dalam pemerintahan kerajaan Rom ketika itu, dan bahasa Greco-Roman iaitu Aram lah dalam bahasa Kristian Syria yang Targumi bercakap. Septuaginta ialah rujukan utama bagi para nabi. Walaupun ada kitab yang lain, Rumah Ibadat Ortodoks Timur lebih menggunakan LXX sebagai rujukan bagi menterbitkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa lain. Ortodoks Timur juga menggunakan LXX tanpa diterjemahkan di gereja yang bahasa ibadahnya adalah Yunani. Contohnya, di Rumah Ibadat Ortodoks Konstantinopel, Rumah Ibadat Yunani dan Rumah Ibadat Siprus. Gereja Yunani lah dan Gereja Siprus. Penerjemahan responsif perjanjian kuno jika Masoretic teks dipraktikkan menjadi rujukan untuk terjemahan. Mereka menggunakan Septuaginta sebagai reference bagi membina semula maksud penulisan Ibrani yang kabur, rosak atau mengelirukan kata pengantar New Jerusalem Bible. Hanya jika teks Masoretic ini membentangkan kesulitan yang tidak dapat diatasi, mempunyai pembetulan atau versi lain seperti LXX akan digunakan. Perbezaan LXX dengan Al-Quran. Setiap agama memerlukan kitab sebagai rujukan dan panduan untuk hidup. Dalam agama Yunani kuno, mereka menggunakan kitab The Greek Old Testament atau Septuaginta yang kita bincangkan ni. Ia turut dipanggil LXX oleh pengguna Yahudi dan Kristian. Dalam kitab Septuaginta, kita dapati ia mempunyai beberapa pencampuran. Misalnya, ia diperkembangkan daripada kitab Taurat. Malah, ia juga diterjemahkan sebanyak 340 kali dalam kitab New Testament. Kitab Septuaginta ini ditulis dengan angka Roman iaitu LXX yang bermaksud 70 kerana ini dianggarkan sebanyak 72 penterjemah sekitar 72 hari untuk menyiapkan kitab ini. Septuaginta ini mengandungi 39 buku pemerintahan dalam Perjanjian Lama. Meskipun begitu, ia juga terkandung beberapa buku yang ditulis selepas Malakhi dan sebelum Perjanjian Baru. Kitab-kitab ini tidak diiktiraf oleh Tuhan oleh orang agama Yahudi atau agama Protestan, tetapi ini dimasukkan atas sebab sejarah dan agama. Al-Quran merupakan kalam Allah yang mempunyai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran mengandungi 104 muka surat, 114 surah dan 6236 bilangan ayat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu pada pertama kali kepada Rasulullah ketika baginda berada di Mekah, secara spesifiknya pada Isnin 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Rasulullah. Para ulama bersepakat menyatakan bahawa penurunan Al-Quran berlaku dalam dua bentuk, iaitu serentak dan berturutan. Namun mereka berselisih pendapat tentang beberapa kali Al-Quran diturunkan sekaligus. Al-Quran mengandungi beberapa aspek kehidupan yang sangat penting, iaitu dari segi akidah, ibadah, akhlak, hukum dan juga sirah Nabi. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran juga merupakan panduan yang penting bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.